Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang ke sesi individu kaunseling. Okey, so memandangkan ini sesi kita yang pertama, saya akan perkenalkan diri saya dululah. Nanti awak perkenalkan diri awak, okey? Okey, so nama saya Nadia Nurjana binti Zasari. Saya adalah pelajar tahun 4, pelajar kaunseling. Saya sebagai pelatih kaunseling awak. So saya tengah kumpul hours lah untuk saya punya praktikum. So saya kat sini nak ucapkan terima kasih lah sebab sudi jadi klien saya. Okey, setakat ni awak faham ke? Faham. Okay. So sebelum saya mulakan sesi kaunseling kita ni, saya nak tanyalah, awak pernah masuk ke sesi kaunseling individu ke? Pernah. Oh, pernah lah. Pernah. Masa saya SEM 1 dulu. Oh. Masa tahun 1 dulu. Oh, tu sebab kenapa Saya tak pasti. So, rasanya itu task yang sama kot daripada pelajar kaunseling. Oh, okay, faham. Tapi online lah kan? Online. Masa tu online. Cuma masa tu by kelompok. Jadi macam mana awak punya experience dengan kelompok kaunseling tu? Best sebab masa tu baru masuk and then tak pernah berjumpa sebab online kan. And then tak pernah kenal dengan siapa-siapa sekalipun. And then best lah dapat borak, dapat cerita pengalaman tu. Tapi dengan kelompok je lah, individu belum pernah. Individu betul. Okay, so faham. So sebelum kita mulakan sesi, saya nak tanyalah, awak ada tahu apa-apa ke pasal kaunseling ni? Apa yang awak tahu pasal kaunseling ni? Okey, berkenaan kaunseling yang secara umum apa yang saya tahu, kaunseling ni lebih pada sesi heart to heart session. Maknanya sesi untuk kita meluahkan apa segalanya lah. Dan benda paling penting dalam kaunseling ni yang saya boleh cakap, tiada bawa perkara ni keluar. Maksudnya cerita sini habis sini macam tu je lah. Betul lah tu apa awak cakap. Okey, macam awak cakap tu, sesi kaunseling tu bukan sahaja heart to heart je. Dia boleh je apa-apa yang awak nak sembang ke, sembang kosong pun boleh, awak nak share apa-apa pun boleh, nak meluahkan pun boleh, ataupun awak nak rant pun boleh, apa-apa sahaja pun boleh. So saya ingatkan balik lah. So apa yang awak cakap tu memang betul. So basically sesi kaunseling ni adalah di bawah akta kerahsiaan, di mana apa-apa yang awak bagi tahu saya tak akan bagi tahu orang atasan lah ataupun orang luar, melainkan awak cuba untuk mengancam saya ke, awak cuba untuk takut-takutkan saya ke, saya terpaksa lah bagi tahu orang atasan. So setakat ni awak faham ke? Faham. Okay, so sesi kaunseling individu ni dia berlangsung selama 45 minit hingga 1 jam. Okay? Okay, so sebelum kita mulakan sesi, saya nak tanyalah, awak selesa ke dengan keadaan awak sekarang? Selesa. Okay, dah makan ke? Belum lagi. Belum lah, tak apa, sekejap lagi. Tak apa, kejap lagi makan. Sekejap lagi awak makan, okay? Okay, so saya nak tanya, awak dah silentkan phone awak ke? Dah silent lah. Okay, dah silent. Okay, so ni sesi kita yang pertama kan. So selalunya minimum sesi kaunseling ni adalah dalam 3 sesi lah. Tapi macam bergantung juga dengan keadaan awak. Kalau awak okey dengan 3 sesi, okey lah. Kalau awak nak lebih pun boleh juga. Okay, so sebelum kita mulakan sesi, saya nak awak kenalkan diri awak dulu lah. Memandangkan kita tak pernah berjumpa kan. So ni sesi pertama, so saya nak kenal dengan awak. Okey, nama saya Muhammad Firdaus Muhammad Faisal. Saya lahir di Seremban, Negeri Sembilan. Dan saya mempunyai 4 orang adik-beradik. Mak ayah masih ada lagi. Dan saya merupakan pelajar tahun 3 daripada kos dakwah dan pengurusan Islam. So ada apa-apa lagi ke yang awak tambah? Tak ada rasanya. Okey, tak ada. Okey, so sebelum saya mulakan sesi ni, saya nak minta izin lah yang saya ni tengah rakam video untuk saya punya assignment. Awak okey ke? Okey, tak ada masalah. Okey, tahu kan? Okey, so sebelum kita mulakan sesi, saya nak awak isi maklumat klien sikit lah. Lepas ni ada kelas lagi ke? Tak ada. Ada pukul 4. So stay sini je lah. Balik dulu. Tinggal mana? Mesa.
Sama. Ni tempat tinggal sama. Kat sini. Alamat tempat tinggal. Rumah awak yang kat sana, sorry. Yang kat Seremban. Rumah awak pun left-handed juga ke? Alhamdulillah. Oh, left-handed kan? Ada perayaan. Saya first client ke ada orang lain? Oh, tak ada je orang lain. Ini latar belakang kau ni basic. Tulis je mana yang awak rasa awak okey. Okey. Kalau tak comfortable tak apa. Ni saya je yang simpan. Okey. Kalau masih lagi? Selalu ni memang letak bahagia. Oh, masing bahagia. satu ke. Okey. Ni. Pakai tangan. Okey dah. Itu benda makanan. Last. Kalau tak nak isi sekarang boleh. Tapi kalau awak dah tahu awak nak cakap siapa ke, boleh isi lah. Oh, nanti lah. Nanti Okey. So awak dah okey ke? Dah ready ke nak mulakan sesi kita? Okey, nanti. Okay, so awak boleh cerita lah apa-apa yang awak nak cerita pada sesi kita yang pertama ni. Apa-apa saja. Apa saja? Okey, Tentang baik. masalah ke, ataupun luahan ke. Okey, untuk masalah yang saya cerita. Saya dia macam ada keinginan, maknanya dari segi nak masuk dekat pelbagai persatuan. Tapi pada masa yang sama saya ada satu perasaan takut. Takut yang di mana saya ni tak berapa yakin, melainkan kalau ada dorongan daripada orang luar. Jadi kalau apa-apa keputusan, jadi sebab itulah kalau apa-apa keputusan saya akan lebih kepada nak meraihkan orang lain daripada nak meraihkan diri sendiri. Sebab bagi saya menjaga perasaan orang lain lagi penting daripada menjaga perasaan sendiri. Jadi so sebab tu kalau apa-apa keputusan
saya akan bertanya kepada orang lain dulu. Jadi sebab tu kadang-kadang ada certain kawan saya, dia akan cakap yang saya ni tidak berpendirian. Sebab bila last minute kata macam ni, tiba-tiba kata macam ni. Sebab saya ni first saya memang okey kalau bila dengar pendapat orang lain kata okey macam ni, buat macam ni, kata macam ni. Tapi bila at the last, bila dia kata bila ada orang luar lain kata yang ni tak ni, jadi benda tu akan meragukan diri saya sendiri. Jadi saya buat, saya serba salah. And then saya akan, walaupun kalau ada setengah-setengah orang dia akan rasa macam apabila dia berhadapan dalam situasi yang sama, mereka diorang kadang-kadang maybe takkan macam tak ambil kisah sangat. Tak apalah, tak ada orang lah, sebab diri aku sendiri kan. Tapi kalau bagi diri saya sendiri, saya akan bagi macam mana sekalipun, saya akan cuba nak adapt semua tu. Sebabnya saya tak nak lari pada masalah, tapi benda tu yang menakutkan daripada diri saya sendiri. Jadi dia akan buat saya rasa bersalah. And then kata anxiety kalau macam tu. Saya tak pasti tapi dia akan rasa macam tu lah, dia kurang. And then untuk cerita apa lagi okay, saya ada kadang-kadang ada rasa macam masalah family jugalah. Disebabkan apabila saya jadi saya akan lebih berada di rumah saya berbanding balik rumah sendiri. Sebab ayah saya jenis yang baran, jenis yang suka nak maki hamun dan sebagainya. Jadi dia membuatkan saya rasa agak bosan ketika nak balik rumah. Jadi saya lebih selesa berada dengan kawan-kawan berbanding berada di rumah sendiri. Walaupun akan ada masa family time tu, kita akan keluar dan sebagainya, keluar dengan satu family. Tapi pada masa sama bila dalam kereta pun dia akan jadi rasa macam perasaan yang tak best. Sebabnya mulut daripada ayah saya sendiri. Tapi itulah, baik buruk macam mana pun saya tak terima. Sebab lagipun walaupun macam tu ayah saya tak pernah touch atau sebagainya. Cuma tak pernah pukul ke apa ke, tak pernah. Cuma dari segi macam hentak barang ke apa ke, itu dah selalulah. Nak maki hamun orang lain ke apa ke. Kadang-kadang yes, memang kadang-kadang kita rasa marah. Tapi bila perilaku macam tu, apabila saya kadang-kadang ada marah orang luar ke apa ke kan, kadang-kadang dia macam image pada untuk family tu dia terjejas juga, dia malu juga. Dia semacam macam tu lah. Jadi sebab tu lah menyebabkan kadang-kadang saya ni lebih banyak duduk di sini berbanding duduk di rumah sini. Macam tu. Macam tu lah. Tapi kadang-kadang bila saya balik rumah pun lebih kepada nak menjaga hati mak saya lah. Sebab mak saya selalu, sebab saya anak sulung, jadi apa-apa hal mak saya akan call saya, beritahu dia pengadu ni. Okey, jadi saya akan balik memerlukan apa je kan. Sebab adik selalu mengadu siapa? Mak saya selalu mengadu yang masa ayah saya lah. Dia kata yang yelah, kadang-kadang apa yang dia nak dicerita tu ayah saya tak nak dengar dan sebagainya. And kadang-kadang bila adik-beradik saya ada bersikap macam kurang ajar ke apa, tapi itu saya tak salahkan adik-beradik saya, sebab itu hasil didikan daripada ayah saya sendiri. Sebab saya first, and saya orang lama dekat dalam family tu, so saya tahu perjalanan hidup bagaimana ayah saya daripada zaman muda dulu sampailah sekarang. Jadi benda tu saya tak boleh nak kata apa, sebab kalau adik-beradik saya jadi macam tu. Dan kadang-kadang bila adik-beradik saya macam sikap kurang ajar macam tu, mak saya akan bagi tahu, akan mengadu kat saya ni semua. And then saya, kalau bila saya balik rumah, saya tak boleh touch adik-beradik saya ke apa ke. Saya tak boleh ni, nanti ayah saya akan backup balik. Jadi benda tu kadang-kadang dia rasa macam
saya tak kisah pun kalau dalam adik-beradik saya, kalau ayah saya ni lebih kepada adik-beradik saya jenis tak kisah. Sebab saya dah biasa. Sebab saya pada zaman kecil lagi, memang saya dah biasa hidup susah. Daripada zaman kecil lagi, pergi sekolah rendah, jual nasi lemak dan sebagainya kan. Bawa 2-3 beg, jual nasi lemak semata-mata. Jadi adik-beradik saya dia tak pernah rasa susah macam tu. Sebab masa diorang dah lahir je, diorang dah ada dalam keadaan yang orang kata agak senang lah, better lah daripada sebelum ni. Jadi sebab tu lah saya tak berapa kisah sangat. Cumanya yang saya minta adalah jangan pernah halang saya untuk didik adik saya. Macam tu. Tapi apakan daya disebabkan jadi macam tu, saya akan rasa macam saya rasa malas. Jadi saya rasa better saya stop nak bising-bising di rumah daripada saya nak gaduh dengan ayah saya. Kenapa awak cakap macam tu? Ayah awak halang awak daripada awak mendidik adik awak ke? Lebih kurang macam tu. Sebabnya kenapa awak cakap macam tu? Sebabnya ayah saya dia tak suka saya ni bising-bising dekat rumah ke apa ke kan. Dia tak suka suasana. Sebab adik saya jadi melawan. Jadi kalau bila saya cakap sikit, adik saya akan berbanyak-banyak kali dia akan melawan. Dia akan bising kat rumah ni kat semua dengan mulut dia masing-masing jenis yang kau hajar dia apa semua kan. Dan bila jadi macam tu, dia akan buat rasa macam saya rasa macam malas nak cakap lagi lah. Macam tu lah. Sebab ayah saya dia kan bagaimana dia macam mana sekalipun ayah saya dia kata tak backup juga. Dia kata backup adik saya. Dia kata dia memang marah juga, tapi dia akan backup adik saya. And then dia kata dengan saya, baik kau diam dia kata macam tu. Sebab tahap macam tu lah. Itu je. So okay je. Sebelum kita start, awak nak saya start yang first one ke second one? Nak buka topik yang mana? Mana-mana tak kisah. First one boleh. Firstnya. Okay, so tadi awak ada cakap, okay, saya recap balik. Tadi awak ada cakap yang awak rasa macam diri awak tak ada pendirian. Sebab macam kalau awak dengar daripada pendapat orang lain, awak akan ikut pendapat orang tu macam tu kan. So macam awak rasa macam awak asyik nak ikut orang je. Macam every time awak dah plan something, awak akan ikut orang lain macam itu. So macam awak rasa macam awak tak ada pendirian. Lepas tu even kawan awak pun cakap macam tu, awak tak ada pendirian macam itu semua. So saya assume yang awak ada rasa insecure ke dalam diri awak? Ya, saya rasa insecure. Awak ada rasa macam awak ni self esteem low tak? Ada, kadang-kadang tu ada rasa. Okay, jadi saya nak tanya awak dah. Apa yang awak nak dapat dari sini? Maksudnya awak nak macam ada pendirian sendiri lah. Awak nak awak nak hilangkan insecure tu kan? Betul. Okay, so saya nak tanya awak dulu. Kenapa awak sejak awak rasa macam ini bila dalam persatuan ke ataupun kat luar pun sama juga macam ni? Like awak tak boleh decide. Oh ya. Is it sebab dalam persatuan ataupun kat luar pun awak macam ini juga? Dekat luar pun saya macam ni. Oh, okay, faham. Okay, kenapa awak rasa kenapa awak macam itu? Saya tahulah sebab saya lebih nak menjaga hati orang lain kot, lebih nak meraihkan orang lain dulu. Macam tu lah. Sebab saya rasa apa yang awak cerita tu macam ada link dengan cerita awak yang second tu. Macam awak rasa macam awak tak ada pendirian cerita semua. Awak rasa macam awak lebih pentingkan perasaan orang lain kan daripada diri awak. Awak rasa macam awak nak pentingkan perasaan orang lain je. Macam for example parents awak, macam bapa awak, adik-beradik awak. So macam tu pasal diri awak macam gini. Faham tak? Faham kan? Faham. So awak rasa apakah yang patut awak buat untuk macam stop diri awak daripada macam gini? Saya kena, untuk diri saya sendirilah, saya kena cari someone yang betul-betul ada dengan saya. Maksud dia best friend, yang boleh saya share ke apa ke, and boleh bagi saya advice yang membangun untuk diri saya sendiri. Awak ada ke orang macam itu? Ada, saya ada. Jadi dia dapat tolong banyak awak ke? Dapat tolong awak banyak ke? Sikit sebanyak ada banyak. Jadi kalau awak nak luahkan masalah ke, awak luahkan kat dia lah. Dia faham awak ke? Setakat ni alhamdulillah. Okay. Tapi awak terlalu depend sangat kat dia ke? Tak. Sebab tak semua benda yang saya akan cerita dengan dia. Sebab selebihnya banyak saya pendam. Macam tu lah. Pendam macam masalah? Kadang-kadang saya semacam stres ke apa ke kan. Jadi benda tu
dengan desakan daripada orang luar kata kena buat macam ni. Kenapa tak ni? Bila orang ajak ni tak nak pula, ni pula pergi boleh pula. Macam tu lah. Ni dalam persatuan ke luar? Luar. Macam tu. Jadi bila awak dapat macam gitu desakan daripada orang lain, awak rasa apa? Saya rasa saya tak tahu nak dahulukan mana satu. Awak rasa stres ke? Awak rasa bingit ke? Awak rasa macam lebih kurang macam tu lah. Ataupun awak tetap awak akan dahulukan orang dulu lah daripada diri awak? Betul. Bila awak buat macam itu, awak rasa apa? Awak rasa satisfied ke? Saya rasa satisfied. Saya rasa macam saya rasa puas lah untuk diri saya. Maknanya saya rasa macam lega. Maknanya orang happy, selesa dengan saya. Benda yang paling saya takut adalah orang bercerita buruk di belakang saya. Orang bila saya dah naik jadi persatuan sekalipun, saya still takut apabila ada orang cerita belakang saya. Saya sentiasa macam orang kata fikir bila aku cakap macam ni ada tak orang cerita belakang aku. Macam tu lah. Biasalah lagi tu awak pegang jawatan besar lagi kan. So kalau saya kata awak people pleaser, awak agree tak? Maksudnya? Awak tahu people pleaser tu apa? Tak. Maksudnya macam awak asyik nak dengar kata orang je. Awak takut orang tu cakap buruk pasal awak. So awak macam ikutkan je. Nak apa-apa awak ikutkan je. Lepas tu awak macam awak just nak jaga perasaan orang lain, awak ikutkan je semua benda. So macam in the end of the day awak yang sakit hati. Kan? Betul tak? Kan? So awak rasa awak nak macam ni ke sampai bila-bila? Tak kan? So awak rasa apa yang awak patut buat untuk stop rasa macam ni selain ada someone? Sebab in the end of the day tetap awak seorang je yang kena selesaikan ni semua. Kawan awak tu tak akan selama dengan awak pun. Dia pun akan tinggalkan awak pun. Jadi bagi saya akan tingkatkan keyakinan diri tu first lah. And then second tu saya akan try to adapt sendiri. Maksud dia kena sentiasa bersedia. And orang kata kalau bila ada apa-apa orang kata tanggapan daripada orang luar ke apa, kena sedia, adapt. And then sedia maksudnya awak akan terima ke tak? Saya akan terima lah. Akan terima. And then cuba selesaikan satu persatu. Dan saya terfikir benda macam ni kalau kita dapat kalau kita ada sistem pengurusan yang baik, jadi takkan ada masalah dekat dalam diri kita sendiri. Macam tu lah. Semua start daripada diri awak. Betul. So setakat ni awak dengan dalam persatuan tu awak okey ke? Okey, so far setakat dengan ni yang member lain semua okey ke? Dengan member lain alhamdulillah okey. Semua okey lah. Semua okey. Semua cooperate lah. Semua cooperate. So adanya ada seorang je lah. Bila dalam persatuan saya ada masalah dengan seorang ni. Dia tak boleh nak bagi, bukan nak kata tak boleh nak bagi kerjasama, tapi dia buatkan saya rasa macam triggered sangat. Disebabkan dia dah terbiasa, dia dah biasa dengan tenure yang lama. And then bila masuk dengan tenure baru ni, dia still macam ada gap. Dia nampak macam ada gap. Dia tak ada nak move on dengan tenure baru yang dia dah masuk. Dia still rasa yang dunia dia dengan tenure yang lama. Kenapa awak cakap macam itu? Dia buat apa? Sebab saya rasa macam saya tak rasa yang diri saya, apa yang saya cakap ni semuanya betul. Tapi saya tak suka dengar apabila setiap cadangan yang nak dibagi, dia akan still cakap dia still dengan flow tenure lama. Dia kata yang tenure lama ni lagi bagus ni sebab dia dah buat ni. Macam tu lah. Faham. Tu ego ke? Tu awak rasa ego ke? Siapa yang ego? Saya. Awak rasa tu ego pada diri saya sendiri ke? Kalau benda tu baik untuk awak semua, why not kan? Betul. Tak apalah, nanti slowly dia okey lah tu. Dia partner awak ke? Partner. Faham. Okay. So setakat tu yang lain semua okey ke? Setakat ni semua okey, tak ada masalah. Okey lah. So bila awak macam gini semua, awak ada banyak berfikir tak? Banyak fikir. Saya fikir macam mana saya nak adakan. Awak rasa macam overthink banyak ke? Ya, saya overthink banyak.
Sebab saya fikir macam mana saya nak bawa balik supaya kita can make in one family balik. Sebab saya ni lebih pentingkan bonding berbanding bonding tu paling penting lah bila dalam mana-mana persatuan sekalipun. Sebab kalau tak ada bonding, bila nak buat kerja sama-sama dia akan jadi kucak-kacir. Maknanya tak ada communication, tak ada ni semua macam tu lah. Okay, so awak kan pegang jawatan tu kan. So bila orang kenal awak, orang semua macam expect awak tahu semua benda. So bila awak tahu kan, bila awak ada pegang jawatan macam tu, orang expect macam, oh kau gitu-gitu, kau mesti tahu semua benda, kau mesti boleh handle semua benda, kau mesti kena dengar kata kita orang semua. So awak rasa pressure tak dengan jawatan awak tu? Pressure. Awak rasa macam awak ready ke, ataupun maksudnya macam awak berani tak untuk nak hadap benda yang akan datang di televisyen? Sebab awak yang paling atas kan. So macam awak okey tak? Sejujurnya awak ada that confident tak? Confident tu tak ada sangat, tapi saya kena berani adapt. Sebab kalau saya tak berani, buat apa saya berani nak masuk dekat dalam ni? Sebab awak sendiri yang sign untuk interview tu kan? Saya sign sini. Maknanya saya dah sedia ada untuk adapt benda semua tu. Awak memang nak lah? Saya memang nak. Sebab saya nak explore banyak benda. Sebab sebelum ni maybe saya dah biasa dengan sistem dengan NGO luar. Tapi bila berada di dalam fakulti, di sistem tu agak berlainan. Jadi benda tu yang saya nak belajar lagi. Betul. So setakat ni ada apa-apa masalah ke dalam persatuan awak? So far setakat ni tak ada masalah. Semuanya ni lebih pada masalah dalaman. Itu je lah. Lebih pada personal. Itu je. Betul. So macam mana awak nak cope kalau awak rasa macam ni? Maksud dia? Macam mana awak nak cope kalau every time awak rasa macam ni? Okay, kalau rasa macam tu saya tak nak awak babitkan orang lain. Saya nak awak babitkan diri awak seorang je. Saya akan... Apakah praktis-praktisnya awak akan buat nanti? Praktisnya? Saya nak tahu apa awak nak buat. Saya akan lebih balik apa-apa pun saya akan balik rumah dulu. Balik rumah? Maksud dia macam cara saya nak ni. Okay. Sorry. Saya akan lebih duduk sendirian lah. Saya lebih pada fikir slow sampai kadang-kadang terbawa sampai tidur. Mimpi ke? Tak adalah mimpi sangat. Tapi macam fikir-fikir tu tidur macam tu lah. And then lebih kepada makan ke, ataupun saya travel mana-mana macam tu lah. Travel seorang? Tak ada. Maksud dia tak ada travel jauh-jauh macam duduk dalam kereta tu jalan jauh-jauh macam tu je lah. Faham. Okay, tak apa. Saya nak bagi awak tugasan rumah lah. Tugasan? Okay. Tak, tugasan rumah ni awak just kena fikir je. Okay. Saya nak awak fikir apakah yang awak patut buat untuk handle benda ni. Like macam every time macam orang macam tegur awak ke, ataupun bagi awak pendapat ke, apakah yang awak patut buat? Adakah awak nak ambil daripada pendapat diorang ke, ataupun awak nak dengan pendirian awak sendiri ke? Macam mana? Dengan saya nak tanya, saya nak awak bagi saya macam mana awak nak macam ada pendirian yang tetap dalam diri awak. Saya nak awak ada pendirian yang tetap lah dalam diri awak. Saya tak nak lah awak macam ikut-ikut je, macam jadi people pleaser gitu. Macam benda tu in the end of the day akan sakitkan hati awak. Saya tak nak lah awak sakitkan diri awak kan. Awak pun dah besar, so orang pun pandang awak. So macam kalau awak cerita ni kat orang luar, orang akan tengok macam dia ni macam ni rupanya macam tu. Orang tak akan pandang awak kalau orang tahu diri awak yang sebenar macam ni tahu. So saya harap macam awak dapat itu tugasan rumah lah yang saya nak bagi. Okay. So itu untuk cerita yang first. Ni saya nak buka cerita yang second ni sekejap lah. Sebab sebelum tu sekejap Okay, tu
untuk tugasan rumah yang first Yang ni saya nak buka yang second cerita tu. Okay, tadinya awak cerita pasal family awak. So awak cakap yang awak ada family problem. Awak cakap yang bapa awak ni seorang yang baran, lepas tu dia suka marah-marah, lepas tu dia suka hentak-hentak barang semua kan. Lepas tu awak pun ada anak yang sulung. Lepas tu awak macam tak kisahlah kalau family awak lebih penting kat adik-adik awak daripada awak kan, betul tak? Lepas tu adik awak pun jenis yang melawan, macam yelah biasalah budak-budak kan. So macam gitu semua. Lepas tu awak rasa macam kadang-kadang awak tak suka bila keluar dengan orang. Sebab macam yelah nanti bapa awak kan barang, biasalah barang nanti diorang tak besar-besar nak marah macam gitu-gitu semua kan. So saya faham lah. So okay, jadi bila awak ceritakan benda tu kat saya, awak expect saya nak buat apa dengan awak? Maksudnya awak nak saya suruh bapa awak tak menjadi barang ke, ataupun awak nak saya buat apa? Sebab yelah, sebab kaunselor saya nak kena tahu spesifik bendanya, apa yang awak actually nak daripada saya bila awak ceritakan kepada saya tu. Saya tak harap ataupun awak nak macam awak nak tanya saya macam mana awak nak handle benda ni ke. Macam tu. Maybe saya boleh dapatkan any tips supaya saya tak minta, sebab ayah saya memang dah macam tu. Jadi okay, semua yang saya nak adalah macam any tips yang yalah, maybe sebabkan kita nampak sekarang ni ada perbezaan sebab awak perempuan and then saya lelaki. Jadinya mungkin daripada persepsi perempuan dia ada cara lain-lain bagaimana untuk tips macam mana cara didikan dengan adik-beradik, macam tu lah. Saya lebih kepada macam tu. Sebab kalau untuk ayah saya tu tak apalah, tu memang dah macam tu. Jadi yang sekarang ni, untuk yang generasi yang sekarang ni, yang akan dibawa untuk akan datang, macam tu lah. Okay. So adik awak lelaki ke perempuan? Adik saya ada 3 adik awak. 3 orang, 2 lelaki 1 perempuan. Yang perempuan tu? Perempuan tu nombor 3. Okay, yang last tu lelaki lah maksudnya. Okay. Okay, so awak nak tanya saya lah macam mana nak didik adik-adik awak tu. Jadi adik awak tu dengar kata awak macam itu. Macam tu. Okay, sebelum saya mulakan, saya nak tanya awak didik adik awak tu macam mana maksudnya? Awak suruh diorang balik awal ke, tak mau beradab ke, suruh solat ke, macam mana kan? Apa maksud awak didik? Didik tu lebih kepada nasihat lah. Apa yang saya rasa benda tak betul, saya akan beritahu. Cumanya dari segi percakapan diorang tu memang tak boleh nak kontrol lah. Sebab maybe dia dah terbiasa dengan family saya kan. Jadi awak cakap macam itu? Kalau dia melawan dia cakap kalau dia melawan dia akan kadang-kadang dia akan mencarut, macam tu lah. Mencarut depan parents awak ke? Kadang-kadang depan parents saya. Jadi kadang-kadang bila dah jadi macam tu, macam dah jadi benda tu normal, macam dah tak kisah. So kalau ayah saya dengar sekalipun, setakat bodoh ke bangang ke apa ke, bila depan family dia akan jadi macam normal, tak ada apa dah. Ayah saya rasa macam tak apalah, memang perangai dia macam tu. Ayah saya kan biar macam tu. Tapi untuk diri saya sendiri, saya tak berani nak cakap macam tu. Sebab sebab saya daripada kecil memang dulu saya okey tak apa. Okey. Apa dia? Yang genetik tu. Macam tu je lah. Saya punya apa panggil, dia punya cara didikan saya dengan adik saya macam tu je lah. Lebih pada nasihat macam tu je. Jadi every time kalau awak nasihat adik awak akan dengar kata awak ke? Dia akan kadang-kadang dengar. Sebab masing-masing saya tengok bila dah umur makin lama makin besar, dia dah makin okey sikit. Jadi dengan adik awak yang perempuan tu, dia dengar kata awak ke? Adik saya perempuan tu, adik saya perempuan tu dulunya dia tak macam tu. Dia dulunya dia memang susah nak dengar cakap. Tapi sekarang ni bila dia dah hantar ke sekolah asrama, sekolah agama, suruh perangai dia sikit-sikit, sebanyak tu banyak berubah sikit-sikit. Dah okey lah maksudnya. Okey. Okey, jadi saya nak tanyalah, awak ada barang tak? Sejujurnya. Saya tak ada barang. Awak tak pernah marah adik awak ke? Saya tak marah. Saya tak
pernah marah. Tapi saya bukan sebaran ayah saya sampai nak mengamuk tentang tu pasal. Sebab saya jenis yang orang kata happy-go-lucky punya person. Okay, faham. So kalau saya lebih suka untuk orang kata bincang cari elok untuk happy je berbanding untuk marah. Macam tu. Jadi mak awak seorang yang macam mana? Mak saya jenis yang cool, jenis yang ikut je ikut follow the flow. Opposite lah dengan bapa awak tu. Apa sih? Awak boleh nampak tak macam ciri-ciri lebaran dalam adik awak? Nampak, saya boleh Yang nampak. mana? Adik saya bongsu. Oh. Nombor 2, nombor 3 tu Biasa je. tak ada masalah sebab masing-masing mudah besar sikit kan. Cuma adik saya yang last sekali tu dia agak problem sikit lah. Tapi so far saya tengok, bila tengok dia berkawan, tak adalah berkawan dengan orang yang pelik-pelik. Tapi saya tengok dia berkawan pun dengan okey lah, not bad, tak ada masalah. Cumanya dari segi adab dia macam tu lah, tu memang tak dapat nak control. Ya, umur adik awak tu bongsu? Form 3. Form 3 lagi. Okay, faham. So, every time awak advise adik awak advise macam mana? And also, apakah advice-nya awak bagi kat diorang yang diorang tak nak dengar kat awak? Advice, contohnya bila saya kata okey, saya kata ni tolong tu, ibu panggil macam tu ni akan memberontak, dia akan ni si aku ni. Okey, kenapa awak yang tak tolong? Sebab masa tu saya tolong ayah saya. Kalau tidak saya akan pergi tolong mak saya. Okey, yang memberontak tu yang mana? Yang bongsu. Sebab saya yang bongsu tu saya kena suruh. Yelah, faham. Bongsu kan. Jadi bila adik awak memberontak macam kita, awak buat apa? Dia kata macam macam tu lah, saya akan cakap macam tu. Awak ada marah dia tak? Pernah tak marah adik awak? Marah maksudnya tinggikan suara kat pernah dia. Lah saya tak semestinya hentak barang pun awak tinggikan suara pun. Pernah lah. Pernah bila diorang tak dengar kata awak. Tu kalau dah melampau sangat lah macam tu. Jadi bila awak macam gitu, diorang melawan balik ke? Tak. Diorang senyap lah. Dah senyap. Baguslah tu maksudnya diorang masih dengar kata awak lagi tu. Kalau awak dah tinggi suara, diorang lawan balik tu baru saya rasa itu baru betulnya melawan. Yelah, sebab apa yang awak cerita kat saya tu macam saya pun macam saya dengar daripada cerita awak cakapnya awak selalu advice diorang baik-baik semua. Awak tak ada nak macam tinggikan suara ke, awak tak ada nak marah diorang semua. Saya rasa awak dah buat yang terbaik dah, sebab memang itu patut advice macam itu kan, like macam awak tak mau marah diorang, tak mau macam tinggikan suara kat diorang. Tapi masalahnya is diorang yang tak nak dengar betul awak. Sebab macam biasalah dalam family environment macam itu, like macam adik awak mestilah laginya bongsu tu awak rasa saya rasa kalau awak korek dalam persada, mesti dia banyak pendam tu. Betul. Sebab yelah bongsu kan, awak tak tahu apa yang dia rasa dalam tu. Sebab dia yang anak paling last, dia nampak semua benda, dia mesti paling sakit hati. Cuma awak je yang macam tak explore lagi masa dia. Itulah. Tapi saya nampak apa macam mana awak advice diorang tu pun, saya rasa macam awak tak ada, awak dah cukup okey dah, awak dah cukup baik dah advice diorang macam gitu semua. Cuma itulah diorang yang perangai masih macam budak-budak lagi kan. Biasalah. Tapi apa yang saya boleh nasihatkan awak, macam saya harap macam awak continue untuk macam didik diorang lah, walaupun diorang dengar ataupun tak. Tapi in the end of the day mesti diorang akan ingat pada apa yang awak kata. Sebab kan saya ni sebagai saya ni pun sebagai bongsu juga. Saya faham perasaan adik awak. So macam saya faham, saya pun kuat melawan bongsu kot. Saya rasa macam saya rasa macam saya bongsu, semua orang patut dengar kata saya sebab saya yang paling bongsu kan, faham kan? So that's why adik awak macam agresif sikit, macam merontak sebab diorang tengah, tapi lagi adik awak baru form 3. Form 3 kan umur 15 tahun, tengah dewasa umur kan, tengah zaman-zaman nakal kan. Biasalah tu. Lepas tu saya faham lah sebab macam saya faham macam bila nampak macam keadaan family awak macam gitu semua. So macam saya faham lah jadi macam adik-beradik awak yang lain. So macam saya harap macam awak terus kuat lah untuk family awak. Sebab awak sulung kan. So macam orang semua macam look up to you. Like macam orang nampak awak paling tua. So macam awak, orang sulung ni macam orang nampak macam awak paling kuat. Awak yang kena kuat, awak kena buat semua benda ni untuk family awak. Macam awak tak boleh, macam itulah sedihnya orang sebelum tak boleh nampak, tak boleh tunjuk sangat yang awak ni lemah kan. So macam itulah susahnya kan. So
setakat ni awak dengan adik-beradik awak okey ke? Okey, tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey. Bila awak last berbual dengan orang? Semalam. Semalam? Mm-mm. Oh, call ke apa? Call. Oh, awak yang call orang ke? Dia orang call saya. Oh, untuk? Sesaja lah. Saja tanya macam bila balik macam tu lah. Oh, jadi awak cakap apa? Cakap saya Busy. busy, tak tahu lagi bila nak balik. Tengok awak tak ada pun adik-beradik awak yang melawan tu pun cari awak. Tengok dia, tengok sulung mak dia impact dia besar tau. Macam itulah. So macam saya harap macam awak macam continue kuat untuk adik-beradik awak lah. Saya harap macam awak tak ada macam ikut perangai bapa awak ke macam itu. Tapi saya pun percaya yang one day bapa awak akan berubah juga. Sebab macam nampaklah sikit dia punya slow tu sebab dia umur makin meningkat kan. Dia tak ada lah. Bapa awak ada apa-apa sakit tu? Ada. Dia dah tinggi, kecil manis. Awak tahu kan benda tu semua ada link kan? Benda tu link. So macam bila awak ada darah tinggi, awak memang automatik baran. So macam faham lah, make sense lah. So suruh bapa awak perangkan makan. Makan daging. Memang saya kalau benda-benda macam tu memang saya akan, bila dah besar ni saya kata, sebab ayah saya dia dah slow sikit kan. And then apa yang saya cerita ni pun ni berdasarkan pengalaman yang sebelum-sebelum ni. Maksudnya? Maksud dia pengalaman masa dulu ni cerita. Okey. Sekarang dah okey lah. Sekarang ni ataupun macam sama juga, cuma dah kurang. Cuma dah kurang lah. Dah kurang. Baran dia dah kurang lah. Cuma dari segi makanan tu kadang-kadang pun saya akan direct dia, saya akan cakap tak boleh makan ni tak boleh makan. Nak masuk hospital balik ke nak makan, kalau nak makan ni macam tu lah. Pasal ayah awak dengar kata awak tu? Sometimes dengar, kadang-kadang cuci kat minum. Bila air manis ke apa ke. Faham. Kadang-kadang saya tunjuk gambar orang tak ada kaki ke apa, tunjuk. Saja psycho. Parents awak umur apa? Parents saya umur 53. Dengan? Dua-dua 53? Dua-dua 53. Faham? Boleh lah. So ada apa-apa lagi ke yang awak nak share? Okay. Untuk sesi kita yang pertama ni. Okay, untuk sesi pertama ni nanti kita akan continue lagi for the next session. Okay. Boleh saya nak share satu lagi? Boleh? Boleh. For the last lah. Saya nak share yang apa yang saya cerita tadi tu. Benda tu sebenarnya saya rasa diri saya boleh adapt lagi, tak ada masalah. Tapi yang untuk yang last kali, yang cerita last kali ni, saya nak share yang saya sampai sekarang saya tak boleh nak adapt. Adapt dengan masalah fizikal saya. Okay, maksudnya? Maksudnya saya ada kekurangan dalam fizikal saya. Boleh saya tahu awak ada kekurangan? Saya ada masalah keguguran rambut. Okay, jadi disebabkan itu saya, apa-apa benda yang saya nak explore, saya teringin nak explore semua benda dekat dalam universiti. Jadi bila saya nak explore, kadang-kadang bukan dekat universiti, dekat bahagian luar ke apa ke, kadang-kadang bila ada buat family day ke ataupun mana persatuan ke apa, mana-mana NGO ke apa ke yang melibatkan aktiviti luar ke apa ke kan, saya akan lebih kepada untuk mengelak daripada untuk bersama. Bukan maksud dia bukan untuk mengelak macam mana, maksud dia macam ada aktiviti pantai ke apa ke, aktiviti macam tu yang akan terpaksa kita untuk buka cap ke, buka topi ke apa ke dan sebagainya. Jadi saya akan hindarkan benda tu. Jadi saya akan jauhkan daripada benda tu. Jadi actually sebenarnya benda tu sebenarnya memang saya memang nak, tapi disebabkan benda tu yang buatkan saya rasa insecure and saya punya confident tu memang jatuh gila. Dan bila nak contoh bila nak bergambar ke apa ke, bila someone semua lain semua tak pakai apa-apa, tak pakai kopiah, tak pakai topi ke apa ke kan, and then saya seorang, and then kadang-kadang sometimes nak bagi seragam ke apa ke, and then ada yang kata kau ni asyik pakai ni jadi kenapa ni, tapi saya tak nak cerita dengan siapa-siapa, melainkan untuk budak rumah saya sendiri saja yang tahu, dan orang-orang yang terdekat dengan saya saja tahu. Dan walaupun ada sometimes saya nampak ada je student-student dekat sini yang mungkin saya nampak dari segi fizikalnya mengalami masalah yang sama macam saya, tapi
saya nampak diorang rasa macam biasa macam tu. Tapi bagi saya tak. Saya agak rasa macam terlalu insecure. Saya rasa macam kadang-kadang maybe kadang-kadang ada kawan-kawan saya yang tahu, kadang-kadang dia gurau and then macam ejek ke apa ke. Saya tak kisah sebab saya jenis people lelaki person. Tapi kadang-kadang tak terasa ke sejujurnya? Tapi sejujurnya memang saya terasa lah. Sejujurnya memang saya terasa. Tak mau tipu dengan saya. Tak payah tipu dengan saya. Okay. Saya dah boleh tahu. Saya memang lagi-lagi especially dengan perempuan. Kalau maybe dengan lelaki tu saya tak kisah, mungkin okey lagi. Tapi kadang-kadang bila kawan-kawan saya ada macam ejek saya ke, bila nak good nak buka kopiah ke, nak buka topi ke depan, kadang-kadang depan perempuan ke apa ke, dia buat saya semacam takut and then semacam anxious. Ya, semua tu ada. Macam tu lah. So saya nak tanya awak ada, maksud awak ada rambut awak keguguran maksudnya macam mana? Saya ada masalah macam ada bahagian orang kata botak di bahagian tengah. Botak di bahagian tengah macam tu. Dia macam ada rambut tapi dia just nipis macam tu je lah. Dah lama ke macam itu? Saya pasal sejak masa saya zaman diploma dulu. Saya zaman Kenapa tiba-tiba jadi macam tu? Saya tak pasti. Saya rasa maybe saya stress. Sebab masa dulu saya tak ada nak salahkan zaman diploma saya semata-mata. Tapi sebab kan masa saya zaman diploma tu, saya ambil diploma tahfiz. And then saya ni tak ada background yang pernah menjadi hafal Quran ke apa ke, saya tak pernah. Jadi bila saya masuk tu, jadi saya struggle teruk. Sebab nak dapatkan diploma tu. Kalau saya tak lepas silibus saya untuk setiap semester, saya akan ditendang keluar. Faham? Jadi disebabkan benda macam tu lah. Saya rasa yang rambut saya semakin lama makin nipis macam tu. Jadi bila dia jadi macam tu, kadang-kadang ustaz ada pedih, orang lain pada pedih, dan tak semua tahu masalah saya. Dan itu masalah paling besar dalam diri saya. Kalau apa yang saya cerita tadi tu sebenarnya okay, just cerita je, just sharing je. Tapi actually benda tu sebenarnya biasalah. Benda tu dah biasa. Benda tu actually sebenarnya benda tu boleh adapt sendiri. Cumanya dari segi benda yang saya cerita yang last, yang benda yang paling sampai sekarang pun tak dapat diselesaikan. Macam tu lah. Awak ada jumpa doktor ke? Tak ada. Belum ada jumpa doktor mana-mana lagi. Saya dah try any. Family awak tahu tak pasal benda ni? Family saya tahu. Family awak cakap pasal apa pasal benda ni? Macam tak pernah ambil kisah pun. Tak kisah pun benda-benda tu. Sebab dia rasa macam dia tengok saya okey je. So sebab saya pun jenis yang pendam kan. Saya jenis pendam. So kalau apa-apa hal, saya jenis yang diam je lah. Family saya pun macam tak berkisah sangat. So tak ada masalah. Jadi bila macam kadang-kadang macam ada aktiviti sukan ke apa ke kan, aktiviti sukan ke apa ke, macam ada sukan di sini ke apa, jadi saya nak try. Saya memang suka sports, memang nak try any sport semua, memang nak try. Tapi sebabkan tu saya better saya stop and better saya jadi penyokong je. Jadi macam tu je lah. Awak main bola semua? Main bola semua. Maksud macam mana awak main bola? Awak pakai ke? Saya tak pakai. Masa tu saya tak pakai. Maksud awak okey ke? Maybe masa tu ada orang kacau awak ke? Tak adalah, sebab masa tu maybe semua dengan laki-laki kan. Maybe dengan laki je. Tapi bila ada competition ke masa first saya masuk tu, ramai yang pada saya dengar pada belakang ejek-ejek ni tu. Jadi siapa yang ejek tu, classmate awak ke apa? daripada classmate lah. And then disebabkan tu saya stop lah. Better saya stop. So sebab tu awak terus stop? Saya terus stop. Maksudnya saya tak involve dalam any sports ke apa ke. Kalau sebab tu saya lebih kepada, saya join pada persatuan daripada sports ke apa ke. Walaupun awak lebih suka sports ke persatuan? Saya lagi suka sport actually. So awak sanggup buat diri awak macam itu demi orang lain? Sebab saya rasa macam saya takut
Bukan takut apa, tapi saya tak suka nanti hati saya sakit sini. Macam tu lah. Tapi awak rasa worth it ke awak buat macam gitu? Macam mana? Awak rasa worth it ke awak buat macam gitu? Awak rasa Memang tak ni pun. Sebab dia tak datangkan kepuasan dalam diri saya sendiri kan. Tapi apa yang saya mampu boleh buat, jadi saya rasa better. Sebab saya nak tutup mulut orang macam tu lah. Tapi siapa bilang awak nak tutup mulut orang? Mulut orang tu memang tak boleh tutup. Ya, memang saya tahu. Tapi saya awak sendiri kena kuatkan diri awak. Jadi itu masalah paling besar lah dari saya lah. Tu malu tu. Itulah. Awak ada pakai apa ke untuk rambut awak? Saya pernah pakai banyak produk tapi tak berjalan. And one solution saya rasa kena pergi jumpa doktor juga kan. Tapi benda tu akan cost. Sebab saya tak mengharapkan duit daripada mak ayah saya. Sebab mak ayah saya sini pun tak bagi duit belanja kat saya. Jadi apa-apa pun saya akan struggle. Saya buat part time. Kerja apa? Saya akan part time saya akan basking dekat pasar-pasar ke apa ke. Oh ya ke? Saya basking kat mana? Mana lagi tahu. Oh ya ke? Tak pernah nampak awak pun. Saya takkan buat dekat sini. Dia jauh. Wah, so awak nyanyi ke pakai gitar ke apa? Saya nyanyi. Wah. Habis kata tak adalah lebih pada kasidah ke macam tu je lah. Dia nak biar macam tu. Kat mana? Kat Uptown ke? Tak. Kat Uptown tu ada orang buat. Tu orang lain. Tak kenal. Tak apa, nanti saya cari. Faham? Okay. So mana kita punya masa pun dah nak habis. Saya tak boleh drag sampai lebih daripada 1 jam. Sebab itu kita orang punya rules. Okay, baik. So tak apa, saya cakap sikit lah. So awak awak tak pernah pergi doktor kan pasal rambut awak ni kan? Tak pernah. Okay. So awak punya housemate tahu pasal benda ni, diorang buat apa? Tak tahu lah, just kata pergilah ni pergi jumpa ni. Tapi tak ada solution apa-apa pun. Tak ada, sebab saya pun tak pergi sebabkan kos. Sebab kos. Awak tak nak try PKU ke? PKU? Tu PKU. Okay. Saya kalau pergi PKU pun mana tahu diorang boleh tolong ke, mana tahu. Saya tak try lagi lah. Nantilah saya cuba nak try kat situ kan tak payah kan. Nak try dulu. Tu je lah. Saya sebabkan kos lah benda-benda paling penting. Sebab saya pentingkan sebab saya tak dapat dibelanja ke mana-mana kan. So kalau apa-apa saya kerja, sebab saya banyak benda nak dibayar. Sewa rumah, bil telefon, apa semua macam tu lah. Adik awak masih dapat lah? Adik saya masih dapat. Semua masih dapat? Masih dapat. Maksudnya awak seorang je lah yang tak dapat? Saya seorang je tak dapat. Sebab kadang-kadang macam adik saya seorang belajar dekat poli kan. Okay. Seminggu boleh dapat 200 setengah. Seminggu untuk dia belanja dia. Tapi adik-adik saya pun dapat yang lebih kurang sama. Walaupun dalam sekolah menengah maybe dapat dalam 50 ke untuk seminggu sebab dia duduk rumah. Maybe yang duduk asrama tu maybe lebih sikit lah macam tu lah. Tapi untuk saya memang saya tak dibagi disebabkan saya tahu yang saya boleh survive sendiri. Jadi sejujurnya awak boleh survive ke? Part time uni? Dia sakit. Persatuan. Dia so far setakat ni saya kena pandai manage saya punya time sendiri lah. Tapi untuk duit tu kadang-kadang actually kena overtime jugalah, kena struggle sikit lah. Kena curi masa sikit kat sini. Awak kerja setiap hari apa? Saya kerja setiap hari Selasa, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Malam. Itu pun tak adalah orang kata setiap every week tu memang hari yang sama. Sebab kadang-kadang saya kena utamakan persatuan juga. So kalau ada program ke apa ke, memang kadang-kadang saya kata saya tak join. Itu je lah. Kalau tak join tak ada duit. So awak coping well ke? Awak boleh cope ni semua ke? So far setakat ni nak tak nak kena adapt jugalah. Cuma kalau nak kata
nak kata burn out tu ada jugalah rasa burning sikit macam tu lah. Tapi saya akan cari juga cara, sebab saya jenis orang yang positif juga. Cuma tak semua benda lah. Contoh macam masalah fizikal saya ni, saya tak positif sangat. Cuma kalau buat benda lain ke apa ke, saya lebih positif. So saya rasa macam boleh buat, tak ada masalah, ni okey ni. Kalau awak paksa diri awak untuk positif? Saya paksa diri positif. Actually awak tak positif kan? Dia medium lah. Dia tak adalah kata sangat. Ya, faham. So mental awak macam mana? Okey ke? Okey. Macam tak okey je tu? Tak okey, kena okey juga kan? Kena okey jugalah. Saya kena ready untuk adapt semua tu. Kau tengok betul lah macam awak cakap, semua bila Yalah, semua start dari diri awak. Hidup ni awak hidup untuk diri awak, hidup untuk orang lain. Betul. So saya harap awak tak mau macam kalau orang lainnya pendapat tu betul, maybe lah awak kena ambil pun masalah pendapat diorang. Tapi macam saya cakap sampai bila kan, kalau nak rasa macam ni, nanti benda ni semua ada kena-mengena dengan anxiety, dengan anxious semua, macam ada kena-mengena tau. Betul. Pasal awak ada anxiety lah, awak takut macam orang lain cakap buruk pasal awak. Pasal awak ada anxiety lah, awak takut macam orang lain macam macam kalau awak tak ambil pendapat diorang macam mana, macam itu semua. Awak fikir macam itu semua kan. Sebab tu semua start daripada diri awak sendiri. Lagi dengan family awak macam itu, semua ada link. So saya nak bagi tugasan rumah lagi satu. Okay. Ada lagi? Okay. So okay. Tadi yang the first one tu saya cakap pasal macam mana awak nak ada pendirian sendiri kan. So yang second one tu saya nak bagi lagi homework untuk awak. So macam saya nak awak macam fikirkan cara untuk adik awak macam membesar dengan tak jadi macam barang lah. Maksudnya macam tak berlawan saya macam itu. Okay? Okay, so the third one is yang pasal rambut ni, saya nak awak macam cari solution lain selain awak jumpa doktor macam mana. Okay. Maksudnya macam mana awak nak macam okay, no matter what kan, awak tetap kena buat something tau. Dengan awak punya rambut tu. Like macam whether awak pergi doktor ke ataupun awak beli skin hair care apa-apa ke. So macam, sebab kalau macam gitu sampai bila awak yang akan insecure sampai bila, faham tak? Kan kita kan yelah sampai bila kita nak macam begitu juga, faham kan? So macam awak pun kena ada usaha lah untuk cari solution sendiri. Awak tak mahu kata macam awak insecure tapi awak tak nak buat ni, awak tak nak buat tu, awak tak boleh kata macam itu. Kan? So saya itu tugasan rumah yang ketiga. Saya nak awak fikirkan lah macam mana cara untuk awak nak selesaikan masalah ni. Okay kan? Okay. So sebelum saya tutup sesi kita ni, awak ada apa-apa ke nak tanya? Nak tanya ke, nak share last ke? Tak ada. Okay, so betul ke? Betul. Cuma saya rasa macam kadang-kadang counselling ni rasa macam seronok tu sebab kita ada one-on-one session kan. Macam kalau kita nak cerita apa ke, and then benda tu rasa kadang-kadang rasa macam lega jugalah. Kalau sebab kita dah luahkan bacaan. So bila awak dah luahkan, awak rasa lega lah. Betul. Ada sikit sebanyak tu adalah. Faham? Sebab kalau hakikat sebenarnya pun dia lebih kurang macam painkiller je. Dia hilang sakit tu sementara, tapi hakikatnya benda tu still ada. Ada. Tak apalah, yang penting awak dapat rasa tenang sikit kan. Okay, so awak akan recommend counselling kat orang lain tak? Promote. Okay. So sebelum saya tutup ni, awak tak ada apa-apa lagi kan nak share? Tak ada apa-apa lagi. Kita ada apa-apa lagi. So saya rasa dah bertutup kot untuk sesi kita yang pertama ni. Kita akan jumpa pada sesi kita yang kedua nanti, insyaAllah. So setakat tu itu saja dari saya. Terima kasih. Okay, sama. Terima kasih.